Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, ustaz, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita bakal membincangkan tajuk yang siri yang terakhir, masih lagi dalam tajuk kaum Sabak ataupun Sabak. Kita ambil daripada nama yang kita katakan hari itu, daripada nama tempat Sabak di Yaman, yang mana nama tempat tersebut diambil daripada nama orang, iaitu nama Sabak. Sabak ni maksud dia, asal dia nama orang, yang mana yang kita dah terangkan itu menerangkan bahawa daripada Sabak itu adanya 10 kabilah yang mana terpecah, yang 6 berada di Yaman dan 4 lagi berada di Syam, berada di Syam, iaitu berada di negara Syam, termasuk Palestin. Bila sebut Syam merujuk kepada 4 negara utama, iaitu yang pertama Dimashq, iaitu Syria, yang kedua Jordan, yang ketiga Lebanon, Beirut, dan yang keempat Baitul Maqdis, iaitu Palestin. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sharekan nota kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama perhatikan, insya-Allah. Kita masih lagi macam kita katakan, ini adalah siri yang kelima. Siri yang kelima membincangkan tentang negeri Sabak, dan ini adalah siri yang terakhir. Apabila kita berbicara tentang Sabak, bermakna bukanlah kita berbicara tentang mereka, tetapi kita berbicara tentang kita. Bila kata Al-Quran diturunkan, Al-Quran turun pada Nabi SAW, untuk Nabi, ya tak, Al-Quran bukan untuk Nabi. Nabi adalah penghubung kepada kita, kita yang memerlukan Al-Quran. Nabi telah pun berlalu pergi, tetapi satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kekal sehingga hari kiamat, tidak ada lain dan tidak ada bukan, ialah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka pada hari ini, insya-Allah, kita membincangkan ayat ataupun surah yang terakhir. Yang sebelum ni kita banyak membincangkan surah An-Naml, surah An-Naml, surah semut yang dalam dia ada cerita tentang Sabak. Kali ini kita bercerita tentang Sabak juga di dalam surah Sabak. Kalau tuan-tuan perasan, apabila kita bincang di dalam surah An-Naml, cerita tentang Sabak lebih kepada Sabak pada zaman Malikatus Sabak, pada zaman pemerintahan seorang permaisuri, yang mana yang kita kenali sebagai Ratu Balqis ataupun Ratu Bilqis, yang mana berhadapan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana kita dah cerita hari itu, Nabi Sulaiman alaihi salam dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, menggunakan sepenuhnya kelebihan tersebut untuk tarik Balqis ataupun Bilqis ini untuk bersama-sama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam menyembah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan Nabi Sulaiman AS mengarahkan anak buahnya mendatangkan istana kepada Balqis. Ketika mana Balqis datang, Balqis terpersona dengan istana tersebut, sehingga kan Sulaiman tanya kepada Balqis, adakah seperti ini istana kamu?
Dia kata apa? Ratu Balqis kata ka'annahu huwa, macam istana aku. Sehingga kan Balqis tak perasan itu adalah istana dia. Sebab apa tak perasan itu adalah istana dia? Sebab Nabi Sulaiman alaihi salam mengarahkan supaya buat adjustment, buat decoration, buat renovation terhadap istana Balqis sehingga Balqis tak kenal istana dia sendiri. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ingat apa yang kita cerita, apa yang Quran cerita di dalam Al-Quran, cerita tentang istana yang mana Balqis datang pijak, dia angkat kain dia angkat jubah dia, jubah seorang puteri, pemaisuri raja, pemaisuri, dia angkat sehingga angkat sampai ke betih dia, sebab dia ingat itu adalah air. Ingat, itu bukan istana Sulaiman, itu adalah istana Bilqis, itu adalah istana Ratu Balqis. Ratu Balqis sehingga kan tak kenal istana dia sendiri. Hebat tak Sulaiman alaihissalam? Hebat. Menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk diguna sungguh-sungguh untuk tarik Balqis. Akhirnya Ratu Balqis peluk Islam. Maka kita faham pada siri yang lepas, segala kehebatan yang ditunjukkan oleh Sulaiman, bukan Sulaiman alaihissalam nak tunjuk hebatnya diri dia. Sulaiman alaihissalam nak tunjuk ini adalah kuasa Allah. Sebab itu apabila Nabi Sulaiman alaihissalam dia dapat segala apa nikmat yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa kalimah yang disebut oleh Nabi Sulaiman? Hada min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhanku. Dia tidak mendabik dada kata yang ni aku yang dapat, aku yang usaha sendiri. Dia tak sama dengan kita. Kalau kita dapat, kita akan kata apa? Aku yang usaha, akulah dapat. Pasal apa aku nak share dengan hang pula? Kan? Itu adalah kita. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kelebihan yang dia ada menyebabkan dia lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kali ini di dalam surah Saba tidak langsung berbicara tentang Sulaiman. Kali ini dalam surah Saba tidak langsung berbicara tentang permaisuri Saba, Ratu Balqis. Kali ini di dalam surah Saba hanya bercerita tentang selepas daripada Ratu Balqis meninggalkan mereka. Ratu Balqis dah tak ada dah wafat dah mati dah. Dalam keadaan bagaimana? Ratu Balqis beriman, rakyat dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kurniakan kepada Sabah nikmat yang melimpah ruah. Dalam surah An-Naml bercerita kepada kita nikmat yang ada pada zaman Ratu Balqis ni, dah nikmat yang sangat hebat dah. Dengan apa yang dilaporkan oleh siapa yang melaporkan kehebatan permaisuri Balqis dan kerajaan dia? Siapa yang melaporkan, ingat tak? Hudhud. Hudhud yang melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pun tak boleh lawan kerajaan Sulaiman alaihissalam. Hebat kerajaan Sulaiman alaihissalam. Baik. Untuk siri yang terakhir ini adalah bercerita tentang bagaimana kejatuhan Sabak. Setelah mana Sabak ini berada di puncak dunia. Sabak berada di puncak dunia. Di puncak itu boleh jadi jatuh anytime. Ia menunjukkan kepada kita apa? Kita apabila kita berada di puncak, bukan selama-lamanya berada di puncak. Apabila kita kaya, bukan selama-lamanya kita kaya. Apabila kita senang, mungkin bukan selama-lamanya kita akan senang. Ada ujian demi ujian yang melanda, dan ada sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tarik akan kesenangan yang ada pada kita. Baik, sekarang kita tengok ayat yang ke-15 surah Saba. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين
وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Sadaqallahul Azim. Kita go through ayat by ayat, ayat demi ayat. Terjemahan dia, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak itu, Allah kata apa? Pada negeri Sabak itu ada satu ayah, ada satu tanda yang membuktikan kemurahan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Kepada siapa kat sini? Kepada rakyat Sabak. Jannatani 'an yamin wa shimal. Yang mana di tempat tinggal mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jannatan, jadikan dua kebun. Yang mana kebun ni sangat luas. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maksud dia diapit dengan dua kebun, kanan kiri. Kebun yang dimaksudkan jannatan ni bukan takat kebun buah-buahan, kebun anggur, tetapi ia termasuk dengan bunga-bungaan. Maksud dia cantiknya negara ni. Cantiknya negara ni. Kalau kita pergi ke negara Europe yang mungkin banyak di pergunungan Alps sebagai contoh, kita lalu jalan kereta, lepas pada pegunungan tu nampak sangat cantik. Kan? Negara-negara sekitar yang berada di sekitar Alps sebagai contoh, kita pergi Switzerland, cantik. Kita membayangkan negara yang ada gunung, kemudian dalam dia ada negara yang sangat cantik. Baik, nanti kita akan tengok tafsiran bagaimana cerita ni cantiknya negara Sabak ni. Sekali lagi saya ulang, bila berlaku ataupun kerajaan Sabak ni bila runtuh, kerajaan Sabak ni runtuh lebih kurang 1,000 tahun hingga 1,300 tahun sebelum Masihi. Maksud dia lebih kurang dalam 3,300 tahun lepas. 3,300 tahun lepas. Ini cerita Sabak. Baik. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa nikmat yang aku bagi kepada mereka, Allah Taala kata, hampa makanlah nikmat-nikmat tersebut. Kalau benda yang boleh makan, makanlah sebahagian pada nikmat tersebut. Nikmat tu Allah Taala kata, rabbikum. Nikmat ni aku nak bagi tahu Tuhan kamu yang bagi. Maka jangan lupa Tuhan. Gitu. Washkurulah. Dan Allah kata apa? Bila dah aku bagi nikmat kepada kamu, negeri ini, di Sabak ini, maka kamu kena ingatlah satu saja, bersyukurlah kepadanya ataupun bersyukurlah kepada aku dengan nikmat negeri yang kamu dapat ini, dengan aman makmurnya, dengan segala-gala nikmat yang bakal kita ceritakan lagi insya-Allah. Allah kata apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya negara Sabak ini, negeri Sabak ini adalah negeri yang baik, aman, makmur, sejahtera. Segala-galanya ada. Wa rabbun ghafur. Dan semoga Tuhan memberikan pengampunan kepada ahli Sabak, ahli negara tersebut. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kat sini ayat Quran. Yang pertama, laqad kana li sab'in. Bermakna kisah kita kali ini fokus kepada apa? Sabak. Allah Ta'ala kata apa? Bagi penduduk Sabak itu, fi maskanihim, maksudnya penduduk, ada ayat, ada satu tanda bukti tentang keagungan, kemurahan, baik, mama baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita sebut ayat ni maksud dia tanda. Ayat ni maksud dia tanda. Ayat ni maksud dia alamat. Baik. Pada ayat di atas, kita kena memahami perkataan ayat. Ayat, saya tulis kat sini, kita kata dia sebagai satu alamat, satu tanda, satu signature, satu mercu tanda, satu simbol pada sesuatu perkara. Contoh, kalau orang sebut Putrajaya. Apa yang orang nampak dekat Putrajaya?
Kan apa mercu tanda Putrajaya? Kan orang mungkin teringat, oh Masjid Putra. Tapi Putrajaya ni banyak sangat mercu kan. Bila kita sembang dengan orang luar negara, apa mercu tanda bila sebut Malaysia, apa yang dia orang terlintas? Mungkin dia orang terlintas apa dia? Signature Malaysia ialah Twin Tower, KLCC. KLCC. Bila sebut kata Saudi Arabia, Arab Saudi, signature dia ialah apa? Mekah. Mungkin sekarang berubah, mungkin orang ingat Riyadh. Kan? Bila sebut tentang Dubai, orang tak tahu Dubai itu sebenarnya adalah negeri, bukan negara. Ada orang yang tak tahu, ada orang yang tak tahu menyatakan Dubai adalah negara. Tak, Dubai adalah negeri di bawah UAE, Emirate Arab Bersatu. Baik, sebelum tu ada Puan Roziah tanya bagaimanakah keadaan negeri Sabak sekarang, masih segar dan iman lagikah penduduknya? Baik, Sabak, Yaman. Yaman kebanyakan adalah Muslim. Yaman adalah Muslim. Bagaimana keadaan Sabak sekarang? Sabak telah hancur. Yang ada bekas-bekasnya ada. Kalau tengok di YouTube dan sebagainya, mungkin boleh tengok. Hanya menjadi sejarah saja. Hanya menjadi sejarah saja di negeri Sabak sekarang. Bekas-bekas binaan itu ada. Bekas-bekas binaan itu ada. Dan kebun-kebun tu dah habis hancur. Yang ada hanyalah, tuan-tuan boleh tengok pokok-pokok sikit-sikit, rumput-rumput sebagai kawasan yang telah musnah. Di sana ada dam, ada empangan yang kita cerita itu telah pun musnah. Yang musnah itu ada, maksudnya yang ada di kawasan sekitarnya yang tumbuh kawasan hijau tu masih ada lagi. Tetapi ada dam baru yang dibuat oleh kerajaan. Saya tak pasti bila dia orang buat dam baru tersebut, tapi dam baru tu bukan kawasan yang berlaku sekarang, yang berlaku 3000 tahun lepas ni. Dia kawasan yang berdekatan dengan dia. Berdekatan dengan. Baik. Bila kita sebut Sabak, semua orang akan nampak Sabak pada zaman tersebut adalah negara yang sangat maju. Orang nampak negara tersebut adalah negara yang pelbagai benda ada pada Sabak. Sekejap kita akan tengok. Dan apabila macam kita sebut tadi, macam orang kata Kedah, hang duduk mana? Aku duduk Kedah. Orang Kedah, orang kata nampak apa? Tengok muka nampak padi. Yang tu signature dia. Baik. Maka kita kena ingat dalam hidup kita ni, setiap benda yang Allah berikan kelebihan pada diri kita, pasti Allah akan tanya kita. Macam orang yang kaya, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya dia. Kalau Allah bagi kita ilmu, di akhirat nanti Allah akan tanya ilmu yang kita ada dalam bidang kita, apa yang kita berikan kepada agama kita. Kalau kita ada padi, kan, orang tanam padi dapat lebih, dapat cukup haul dan nisab dia kena buat apa? Dia kena keluarkan zakat. Maksud dia, setiap benda kelebihan. Sebab apa kita kena keluar zakat? Keluar zakat ni sebab bila dah harta tu dianggap sebagai melebihi kadarnya, maka kita infakkan sebahagian ataupun kita berikan zakat sebahagian, membersihkan zakat. Maka diri kita pun kita kena bersihkan. Itu zakat, benda yang kita nampak dengan fizikal, nampak duit, harta, dan pada diri kita ada zakat-zakat yang perlu dikeluarkan. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia kata apa? La tazalu qariman 'abadin yawm al-qiyamati hatta yus'alu 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqtahu wa 'an jismihi fima ablah. Nabi SAW kata apa? Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sehinggalah dia ditanya 4 perkara tentang umur dia, habis digunakan untuk apa. Maksud dia Allah Ta'ala bagi umur ke kita, Allah Ta'ala tanya balik, aku bagi umur tahan lebih, kamu buat apa dengan umur hang? Aku bagi jasad kepada engkau, untuk apa engkau gunakan jasad sebab engkau sihat? Aku bagi kepada engkau ilmu yang
orang lain tak ada, dengan kelebihan ilmu yang engkau ada, engkau bantu orang lain dengan ilmu engkau bantu bagaimana. Kemudian harta yang aku berikan kepada engkau, dari mana engkau cari harta tersebut, kepada siapa ataupun kepada apa engkau membelanjakan. Engkau keluarkan zakat ke, engkau bagi kepada orang yang memerlukan, ahli zakat ke, asnaf zakat yang 8 tu ke, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti tanya kelebihan yang Allah Taala berikan kepada semua manusia, termasuk pada yang kita cerita mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahli Sabah. Dalam satu riwayat tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Alusi menyatakan bagaimana pada zaman pada zaman Balqis menjadi pemerintah, mereka mengeluarkan zakat. Maksudnya zaman tu dah ada zakat, dan mereka yang beriman pada zaman tersebut, maksudnya datuk nenek moyang daripada sebelum dihapuskan negeri Sabak ni, disebabkan oleh kerana rakyat dia sangat teruk di akhir-akhir pemerintahan Sabak ini. Sebelum tu, di waktu mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membahagikan setiap harta yang mereka dapat. Mereka ada buah, mereka ada tanam-tanaman, hasil yang mereka dapat mereka bahagikan kepada 3. 1/3 untuk modal mereka, 1/3 untuk dibelanjakan kepada ahli keluarga, dan 1/3 ini adalah untuk mereka berikan bantu orang-orang yang susah. Maksud dia itu amalan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala continue bagi kepada mereka nikmat demi nikmat demi nikmat, satu hari ke satu hari, sehingga kan mereka merasai daripada satu generasi ke satu generasi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita katakan tadi bahawa setiap negara ada signature dia, setiap masyarakat ada signature dia, dan setiap diri kita ada signature kita. Setiap keluarga kita ada tanda-tanda kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita. Dan setiap kelebihan ni Allah Ta'ala akan tanya. Dan setiap kelebihan ni adalah menjadi satu soalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya kepada kita di hari akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitu penduduk Sabah, Allah berikan kepada mereka apa? Allah berikan kepada mereka jannatan, dalam bentuk fizikal mereka, dalam bentuk kekayaan kepada mereka. Kita akan tengok ayat dekat sini. Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada mereka ayat yang sama, Allah Taala kata apa? Kulu mir rizqi rabbikum. Allah kata, dah aku bagi kelebihan kepada kamu wahai Sabah, kamu makanlah. Tapi kena ingatlah, ayat kat sini Allah Taala kata min. Min itu bermaksud at-tabai, sebahagian. Maksud dia Allah bagi kelebihan kepada kita, Allah bagi tahu kelebihan kepada mereka juga. Allah cerita apa? Makanlah. Apa yang kamu dapat ni, contoh kita dapat setan kurma. Kita dapat setan kurma daripada kita usahakan, kita tanam kurma. Dapat 1 tan. Daripada 1 tan ni Allah Ta'ala kata apa? Kulu mir rizqin. Allah Ta'ala kata makanlah, gunakanlah, belanjakanlah sebahagian pada rezeki yang aku bagi ni. Bermaksud dia bukan semua milik kita. Rezeki ni sebahagiannya milik kita, sebahagiannya adalah milik orang lain, dan sebahagiannya adalah milik Allah Subhanahu Taala secara mutlaknya ialah milik Allah. Cuma bila Allah Taala kata mir rizqin, sebahagian Allah Taala kata memang milik kita, sebahagian yang lain bukan milik kita, ada milik orang lain yang harus kita share dengan orang lain. Baik. Dan Allah Taala kata apa? Rezeki ni rizqi rabbikum. Aku nak bagi tahu bahawa penduduk Sabak ni rezeki yang mereka ada bukan milik mereka, bukan hak mutlak mereka, tetapi ia adalah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, tak ada. Kalau Allah tak bagi, tak ada.
sama dengan kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, tuan-tuan perempuan ada kerja tetap ke ataupun anak-anak ada kerja yang baik kan? Anak-anak dapat sekolah-sekolah yang baik kan? Bayangkan tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ada di kalangan kita yang mungkin menjadi ahli perniagaan, ada di kalangan kita mungkin mengajar dekat universiti, mengajar dekat sekolah-sekolah, dan ada sebahagian kita dia main saham kan, kerja dia main saham full time, mungkin kan, dapat sehari mungkin 10,000 ada. Bayangkan ia itu sebenarnya memang kita katakan ia adalah usaha kita, tetapi kita harus ingat bahawa usaha kita ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita sakit, kita tak boleh bekerja, kita tak boleh nak jana duit. Kalaulah kita pergi interview dulu waktu kita kerja, kita naknya tengok resume kita, aku berbanding dengan kandidat yang lain, aku bukan pandai pun, tapi pasal apa aku ni pointer banding dengan orang sebelah kita yang interview, orang sebelah kita lagi tinggi pointer dia. Ikutkan pengalaman, dia pun ada pengalaman yang baik, tapi PP interview dia tak dapat, kita dapat. Yang tu kita kata rezeki. Rezeki itu kadang-kadang itu bukan daripada kita. Kita usaha je. Yang nak bagi itu siapa? Yang nak bagi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So Allah nak bagi tahu kepada kita apa? Rezeki ni yang kamu duk bangga sangat, kamu duk dapat sekian-sekian, yang kamu duk belanja sekian-sekian hari itu, rezeki ni Allah Taala bagi kat hang. Allah Taala memberikan segalanya untuk kamu. Kamu ni ciput ni, tak ada apa pun. Maka Allah Taala kata apa? Washkurulah. Maka kamu semua bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah bermaksud apa dia? Kepadanya, kepada Allah. Bermaksud apa dia? Ada di kalangan kita yang apabila kita bersyukur, kan, kita bersyukur, kita ucap terima kasih kepada orang yang bantu kita. Contoh, kita dapat projek, kita kata apa, terima kasih kat bos, kita belanja bos apa semua. Ada orang macam tu. Tapi kita lupa yang sepatutnya yang kita terima kasih adalah terima kasih yang tertinggi, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada manusia, kepada Allah, itu adalah hakikat sebenar terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ini pada paragraf ataupun sentence yang terakhir ni, Allah Taala kata apa? Sesungguhnya pada sabak ini aku bagi gambaran baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang mana sangat tayyibah, yang aman, makmur, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Baik. Ayat ini menjadi ayat perbincangan di kalangan para ulama, juga di kalangan negarawan apabila nak menggagaskan sesuatu gagasan untuk membina negara. Selalunya ayat-ayat orang politik apabila mereka berceramah, mereka akan guna apa dah? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah maksud dia apa dia? Negeri, negara. Tayyibah, yang baik. Wa rabbun, dan Tuhan, ghafurun, Maha Pengampun. Baik. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah merezekikan negara yang baik kepada kita, maka kita seharusnya bersyukur. Walaupun harga telur naik, telur tak jumpa cari sekarang ni. Tadi saya pergi cari kuih raya. Kuih raya awal sangat. Pergi cari kuih. Sehingga kan saya tanya pasal apa kuih sikit kan. Kata telur mahal. Nak cari telur payah. Yang ada pun mahal sangat. Baik. So walaupun begitu, apa yang kita ada buat masa ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Ada orang yang tak mampu hidup, kan? Ada orang yang masih lagi mampu hidup. Ada orang yang dia lagi kaya-kaya pula sekarang, bertambah-tambah kaya. Cuma apabila kita nak membincangkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, kita tengok kan sekeliling kita, ada
ada seperti mana negara Sabak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada waktu dulu. Kita tengok nah. Menurut Al-Alusi, Al-Alusi dia ada satu kitab, tajuk dia ataupun kitab tafsir yang sangat besar, Ruhul Ma'ani, fi tafsir Al-Quran Al-Azim was-sab'u mathani. Itu tafsir Al-Alusi. Al-Alusi kata apa? Baldah adalah negara yang mana baldatun tayyibah, negara yang aman makmur, yang komplit. Dia kata negara ni adalah negara yang sangat bersih untuk dinikmati dan dirasai. Digambarkan bahawa Sabak ni diberikan kurniaan yang sangat luar biasa. Kalau tuan-tuan perempuan selalu berjalan ke luar negara, kan? Alhamdulillah ada di kalangan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Taala untuk ada rezeki lebih untuk berjalan tengok ke luar negara. Allah Subhanahu Taala kata apa? Fasiru fil ard. Allah Taala kata berjalanlah kamu di atas muka bumi untuk tengok kaifa kana aqibatul mukaththibin. Tengok bagaimana orang yang berdusta atas nama agama, orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu Taala. Begitu juga kita melihat jalan di atas muka bumi, tengok kesan-kesan orang yang beriman, tengok kesan-kesan orang yang tidak beriman. Sebab apabila jauh perjalanan, luas pemandangan, apabila kita baca ayat Al-Quran, kita tengok semula, subhanallah, kita akan nampak macam ni, Quran dah cerita dah. Baik, Sabak ni kurniaan yang sangat luar biasa yang diambil dalam riwayat oleh Al-Alusi. Dia cerita macam mana negara Sabak ni. Negara Sabak ni saya membayangkan, sebab saya pernah sampai dengan izin Allah Subhanahu Taala. Saya pernah sampai dengan ibu saya, dengan mak saya dekat apa nama, dekat Switzerland, dekat Switzerland, dekat Austria. Saya membayangkan, cantik dah negara ni, cantik sangat negara ni. Dan siapa pernah pergi Croatia, ada satu taman negara, dia dipanggil negara Plitvice. Dulunya dalam Bosnia, apabila Yugoslavia, kita tahu dulu terjadi peperangan, di antara Serbs dan Bosnia, maka dipecahkan dan mereka pandai membahagikan negara, membahagikan Plitvice itu kepada negara Croatia. Asalnya dia adalah Bosnia, tempat yang cantik-cantik semua dapat kat Croatia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, macam mana keadaan negara Sabak yang diceritakan oleh Al-Alusi? Saya membayangkan, dan ini adalah kalam dia. Dia kata keadaan udara yang sangat bersih dan nyaman. Kita pergi kat negara tu, ya Allah, rasa seronoknya, Yaman, bersih. Baik, tanah pula, tanah yang ada di Sabak ni, tanah yang sangat subur. Tanam apa saja, semua naik. Semua menghasilkan hasil dia. Pilih nak tanam pokok apa je. Tak cukup dengan tu, bandar Sabak ni, negeri Sabak ni bebas daripada penyakit. Tak ada penyakit. Zero diseases. Tak ada penyakit. Kita ni duduk risau COVID ni. Pergi kat negara ni COVID, pergi kat negara ni COVID, pergi kat India takut sakit perut. Kan, pergi kat negara ni takut sakit sekian-sekian, pergi kat macam-macam kan, pergi dekat apa nama negara Afrika takut malaria pula. So bebas pada penyakit. Satu, udara nyaman, bersih. Tuan-tuan, udara negara kita ni teruk kan. Kalau kita pergi overseas, kita pergi negara-negara Europe yang sangat menjaga, kan, orang kata apa nama, green country, betul ke istilah saya ni kan, yang mana mereka sangat jaga benda-benda ni kan, dengan asap apa kenderaannya, dengan segala ni jaga dah. Tak macam Malaysia ni macam-macam ada ya? Tanah sangat subur, udara sangat bersih, apa yang kita pijak, apa yang ada dekat udara, kemudian bandar bebas penyakit satu balak kan, bebas penyakit ni, Allahu Akbar, satu benda yang sangat kita risau, penyakit kan. Tapi kat negara yang ada penyakit, Nabi SAW larang supaya kita tak masuk negara yang ada penyakit. Kita diarahkan untuk stay, jangan keluar, kuarantin. Baik, kemudian di negara Sabak ini tidak ada haiwan perosak.
tidak ada belalang, tak ada tikus, tak ada seumpamanya yang boleh merosakkan apa? Merosakkan orang kata tanam-tanaman ni, tak ada. Benda-benda perosak, tak ada. Kemudian sumber tadahan air yang kata dam yang ada di Sabah ini adalah dam yang mempunyai air yang sangat bersih, boleh diminum, boleh diminum direct tanpa perlu duk tapis-tapis ni. Betapa bersihnya air tersebut dan sihatnya air tersebut. Dan yang penting di antaranya adalah musim. Tuan, musim sejuk tak terlalu sejuk, musim panas tak terlalu panas. Maksud dia ia adalah gambaran apa tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah gambaran syurga. Syurga ni tak sejuk, tak panas sangat. Tak panas, tak sejuk, sedang-sedang saja. Maksud dia Sabak ni syurga dunia. Sabak ni apa tak ada tuan-tuan? Semua ada. One stop center. One stop center. Kalau tuan pernah pergi ke Switzerland, tuan akan tengok air sungai warna hijau. Tuan cari sampah tak jumpa. Kita bayangkan macam itulah. Kalau tahun 2021, negara yang paling bersih dalam dunia, bandar yang paling bersih dalam dunia adalah bandar Copenhagen. Salah satu negara Skandinavia. Skandinavia ni sentiasa top 10. Negara dia sentiasa top 10 negara yang paling bersih dan paling aman dalam dunia di antaranya. Sentiasa top 10. Dan kita membayangkan kalau kita pernah sampai ke negara-negara tersebut, itu di antara mungkin ciri-ciri kita boleh membayangkan. Itu yang ada pada negara Sabak. Itu ada pada negara Sabak. Dengan kata lain, yang Allah berikan kepada negara Sabak ni adalah kurniaan yang Allah bagi. Cuaca, mana manusia boleh kontrol. Tanah subur, mana manusia boleh kontrol. Musim sejuk, musim panas, mana manusia boleh kontrol. Air jernih, mungkin manusia boleh kontrol. Tapi pada zaman tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka. Dan haiwan yang orang kata makhluk perosak ni, dengan izin Allah Subhanahu Taala, Allah Taala nak adakan boleh tak? Boleh je. Nanti kita tengok macam mana Allah adakan benda ni daripada tidak ada. Bebas daripada penyakit. Orang nak duduk ke negara macam ni tuan? Kita akan pergi duduk ramai-ramai kat negara macam ni. Baik. Maksud perkataan baldah. Baldah dalam bahasa Arab daripada perkataan baladun. Baladun singular, satu. Baldah banyak. Baldah plural, jama'. Baldatun taibah. Dia nak kata bahawa Sabak ini satu negeri je. Tapi dia membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala bawa dengan kaedah sebut baldah, banyak negara. Kan? Pada satu tu. Gambaran kepada kita di antaranya Allah Taala nak bagi tahu apa? Hebatnya negara Sabak ataupun negeri Sabak ini. Semua apa yang ada pada negara lain yang baik-baik, semua ada pada Sabak. Gambaran kegebilangan yang ada pada Sabak yang saya tulis kat sini, one stop center. Apa yang tak ada pada negara Sabak? Semua ada. Baik. Apa jadi kepada mereka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Apa yang jadi kepada mereka? Yang tu domestik. Kemudian saya nak lanjutkan kepada tuan-tuan sekalian. Saya nak lanjutkan kepada ayat 18 sebelum kita come back semula pada ayat 16 dan 17. Itu domestik. Di peringkat luar daripada Sabak ini, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada ayat 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Dan di antara negara tempat tinggal mereka, Sabak dekat mana? Dekat Yaman. Dengan bandar-bandar yang lain. Qura yang dimaksudkan bukan sekadar bandar. Sekarang ni terjemahan waktu itu bandar. Qura, kampung.
Tapi kalau kita tengok yang dimaksudkan Qura sekarang ni ialah tanah Syam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Yaman nak ke Palestin 2000 km. Yaman nak ke Dimashq 2700 km. Apa yang Allah Subhanahu Taala cerita? Di antara tempat mereka duduk iaitu Sabah, nak pergi ke Yaman, kami limpahkan kepada mereka keberkatan barakna. Allah Ta'ala sebut di dalam surah sebelumnya, surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Berkat ni gambaran kepada apa? Keberkatan ni gambaran kepada negara yang dimaksudkan ialah negara Syam. Syam 4 negara tadi. Palestin, sekali lagi nah, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Sebab apa? Negara ini berkumpulnya para nabi kebanyakan diutuskan di negara Syam. Nah, diutuskan di negara Syam dan di negara-negara yang Allah bersumpah dalam Quran yang lain. Wa turi sinin tursina wa hadzal baladil amin. Mekah dan Madinah. Mekah terutamanya yang iaitu diutuskan Nabi SAW dan sebelumnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Baik. Allah Ta'ala kata apa? Di antara Sabak nak pergi ke negeri Sabak di Yaman ni, nak pergi ke negara lain, negara Syam, katakanlah kita pergi Jordan atau pergi kat Syria, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Kelihatan jelas di antara negeri-negeri tersebut zahirah wa qaddarna fiha as-sayr. Allah Ta'ala mempermudahkan urusan perjalanan mereka daripada panjang menjadi singkat. Dan Allah Ta'ala sebut qura zahirah. Qura zahirah bermaksud nak pergi daripada Sabak ni, nak sampai ke akhir destination, dan kita katakanlah akhir destination ialah Dimashq. 2700 km daripada Sabak. Nak sampai tu ada qura zahirah, ada tempat-tempat yang jelas, ada di antara tempat destination tu ada tempat-tempat yang jelas yang boleh disinggah untuk persinggahan. Maksudnya dia Allah dah cerita 3300 tahun yang lepas, waktu ni dah ada apa tuan-tuan? Dah ada RNR. Ada RNR daripada Sabah, dalam tafsir Ibn Atiyah dan tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Ashur, dia kata apa? Mereka ni apabila sampai ke satu tempat, mereka berhenti, mereka menginap, mereka makan makanan tempat yang mereka tak pernah makan tempat mereka. Lepas tu nak pergi ke satu tempat, kan zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Nak sampai ke tempat yang lain pula, jumpa lagi satu negeri lain, singgah dulu, tidur dulu semalam 2, kemudian makan makanan yang lain pula. Limpahan rezeki dalam bentuk tersebut. Perjalanan ini bayangkan kalau jalan sekadar padang pasir, tak ada tempat persinggahan, penat tau. Yang ni ada RNR lagi. Setiap RNR tu semua berbeza-beza. Zahirah. Dan benda ni jelas, clear. Kalau kita lah rancang nak pergi, contoh sekarang daripada Johor Bahru nak pergi ke Kangor, kan kita dah boleh rancang lah. Okey, kita akan singgah Air Keruh, kemudian kita singgah Tapah, kemudian kita singgah Gurun, kemudian baru kita terus sampai dekat Kangor. Bagi contoh, boleh rancang. Waktu tu perjalanan dah boleh rancang dah dengan sebaik mungkin. Teknologi yang ada pada itu, teknologi highway yang ada RNR. Wa qaddarna fiha as-sayr. Mereka boleh agak bila mereka boleh sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa Allah cerita benda ni? Sebab pada zaman tersebut tempat lain tak macam tempat mereka. Tempat lain tidak rezekikan kepada mereka seperti mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siru fiha layali wa ayyaman aminin. Allah kata apa? Berjalanlah kamu di bandar-bandar itu, kan, daripada satu tempat ke satu tempat. Kita panggil hot hopping kan, satu tempat ke satu tempat. Allah kata apa? Bila-bila masa kamu suka, pada malam ke, pada siang ke, kamu akan selamat.
Allah memberikan jaminan kepada mereka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ni Allah berikan 3,300 tahun yang lalu kepada siapa tuan-tuan? Kepada orang-orang Sabah. Orang-orang Sabah apa yang tak ada? Semua dah. Kalau kita bandingkan teknologi pada zaman tu, kita katakan ia adalah teknologi yang sangat advance yang ada pada zaman tersebut. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'aradu, tetapi mereka berpaling ingkar. Mereka ingkar. Mereka ingkar kepada nikmat yang diberikan kepada mereka. Macam mana mereka ingkar? Abu Hayyan dalam satu tafsir, nama tafsir ni Al-Bahrul Muhit. Saya kena sebut nama-nama tafsir ni, at least tuan-tuan pernah dengar kan, sebab mereka adalah ulama yang mendatangkan tafsir-tafsir kepada kita untuk kita faham Quran. Kalau kita tak sebut, rugi kita. At least kita pernah dengar nama mereka, kita tahu oh ini adalah seorang ulama yang menceritakan kepada kita, menyampaikan riwayat tentang kisah-kisah yang kita boleh tahu secara lanjut daripada Al-Quran. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mereka ingkar, mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Lalu Allah kata apa? Kami hantarkan kepada mereka banjir yang besar yang membinasakan mereka. Kita dah cerita itu, banjir besar ni macam mana? Allah Ta'ala dah tarik balik nikmat yang diberikan kepada mereka sebelumnya. Mereka sebelumnya tidak ada haiwan posak. Tiba-tiba Allah kirim apa? Allah kirim tikus. Untuk apa? Untuk great. Orang kata great. Makan sikit buat lubang. Dekat mana buat lubang tu? Dekat dam mereka, dekat empangan. Daripada lubang kecil tu, rupanya kalau kita baca lagi, ada setengah tafsir memberikan kita penjelasan bahawa penduduk Sabah cuba untuk bela kucing dan lepaskan kucing untuk serang balik tikus-tikus ni. Tapi apakan daya, Allah kali ni hantar tikus yang lebih besar. Tak tahu macam mana besar dia. Mungkin sama besar dengan kucing. Akhirnya kucing tak mampu. Dan apa jadi? Sedikit demi sedikit empangan tersebut dibuat lubang di bawah-bawah tersebut. Akhirnya lubang-lubang kecil tu Allah hantar apa tuan-tuan? Allah hantar tikus je. Pecah empangan tersebut. Nah, Allah Ta'ala kata apa? Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya dan pohon-pohon yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara yang ada padanya, sangat sedikit. Ada satu riwayat yang lain yang sebut kepada kita Allah bukan sekadar menghantar bala tentera daripada tikus, tapi pada masa yang sama hujan juga turun mencurah-curah bawah dan atas. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam, daripada laut dan daripada atas. Maka apa jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Kebun yang mereka bangga-banggakan, yang mereka mencari makan dengan dia, yang mana apabila diceritakan kepada kita dalam riwayat, apabila orang nak pergi ambil hasil daripada makanan dekat kebun tu, buah-buahan tu, macam mana mereka buat? Mereka bawa raga, buah atas bau je ataupun buah kat belakang je, tanpa perlu petik. Buah tu kena dekat belakang ni, jatuh sendiri tanpa perlu penat. Maksud dia nikmat yang Allah berikan, tak perlu petik pun, turun masuk sendiri. Tapi apa jadi? Allah tarik balik sekelip mata. Dan apabila berlaku perkara tersebut, bila dah banjir apa semua, lepas pada tu mereka masih lagi mengharapkan kebun-kebun mereka tu masih ada sakit baki. Tetapi apakan daya, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan hasil yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Apa jadi? Zawatai uklin khamtin. Dua-dua kebun ni, hasil dua-dua kebun ni, apabila dimakan hasilnya buah tu khamtin. Khamtin ni jadi pahit.
wa athlin. Wa athlin ni ada pelbagai tafsiran, bukan sekadar pahit, ada yang tak berbuah langsung, dan ada pun yang berbuah dah jadi macam terbakar, warna coklat. Ada yang menyatakan warna hitam, ada yang kata warna coklat, buah tu jadi warna tu. Wa syai'in min sidrin qalil, dan Allah hanya meninggalkan sedikit saja pada pohon-pohon bidara. Dan ada pun riwayat yang menyebut di dalam tafsir Ruhul Ma'ani menyatakan kepada kita pohon-pohon bidara itu pun yang keluar pun adalah buah yang berwarna coklat tadi, yang tak elok. Kalau makan pun jadi pahit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Muhit karangan Abu Hayyan, dia kata apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tarik balik nikmat kepada mereka ni tiba-tiba? Sedangkan sebelum tu cerita mereka ni ada highway, mereka ni sudah pasti kita membayangkan negara orang kafir sekarang. Kalau kita tengok negara yang cantik-cantik yang saya sebutkan tadi, Switzerland, Austria, United Kingdom, Germany, kita pergi Scandinavia, Norway, Finland. Kalau kita pergi negara-negara tersebut, rakyat dia pun civilized. Pastinya rakyat pun menjaga, kan? Rakyat jaga, dia tak buang sampah macam kita dah buang ni. Dia tak merokok dalam train, kan? Kita ada pergi merokok nanti, tak merokok dalam restoran ni, kan? Tak merokok depan anak-anak, kan? Depan sekolah tak. Cikgu sekolah mereka ada yang merokok, tapi tak merokok depan anak murid. Anak murid pun tak tahu, kata mereka merokok. Baik. Betapa mereka menjaga, sudah pasti mereka menjaga seperti mana saya membayangkan. Orang Sabak ni mesti dah civilized, dah biasa hidup mewah, mesti nak menjaga kebersihan dia, nak menjaga keamanan dia, nak menjaga udara yang elok, pasti tidak ada pollution dan sebagainya. Hasil pada tangan-tangan mereka juga, mereka menjaga. Tapi jaga manusia jaga saja tidak cukup. Ada something wrong yang berlaku. Apa dia, tuan-tuan? Dalam tafsir Al-Muhit, Abu Hayyan kata apa? Beliau kata mereka ni dengan sombong, walaupun diberikan nikmat yang banyak, rupa-rupanya selepas pada kematian Ratu Balqis, nak sampai kepada kehancuran mereka, dah 13 orang Nabi telah diutuskan. 13 orang Nabi telah diutuskan kepada kaum Sabah dan memberikan nasihat kepada mereka, berdakwah kepada mereka supaya kembalilah kepada agama yang dibawa oleh Sulaiman, yang dibawa oleh Balqis. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat ini kepada kamu. Apa yang mereka jawab? Kami tak rasa nikmatnya Tuhan yang bagi, kami sendiri yang usaha. Tuan, ayat tersebut ayat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat tersebut kita kata aku sendiri yang usaha, kan? 13 orang Nabi berbuih mulut dah cakap pada mereka, berbuih mulut tu ayat saya lah. Mereka menolak. Allah Ta'ala kata apa? Dzalika jazainahum bima kafaru. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan apa yang mereka kufurkan. Wa hal mujazi illa al-kafur. Kami tidak akan menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang yang sangat-sangat kufur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ni tengok elok-eloklah. Ayat yang ke-17, Allah kata apa? Dzalika jazainahum bima kafaru. Allah Taala kata kami balas mereka, kami timpakan banjir besar kepada mereka, dan hasil apa yang mereka buat tu jadi sebaliknya, jadi pahit dan sebagainya, disebabkan oleh kekufuran mereka. Yang pertama, bukan sekadar mereka kufur kepada Allah, tapi Allah kata apa? Wa hal nujazi illa kafur. Kami takkan turunkan azab sedemikian rupa, kami takkan turunkan balasan sedemikian rupa, melainkan mereka sangat-sangat kufur. Tuan-tuan, perkataan kafur ala wazan fa'ul.
Dalam Quran ada syakur, dalam Quran ada kafur. Kalau kafir, tuan-tuan, kalau kafir itu sekadar mereka itu tidak beriman kepada Allah. Tetapi kalau sebut kafaru, mereka itu melawan. Kafaru ni mereka menentang, mendustakan. Tetapi kalau kita tengok kat sini, ni noun al-kafur. Tuan-tuan, kita dengar ada perkataan syakur dengan syukur. Syukur bermaksud dia ni bersyukur, sifat kesyukuran. Kalau syakir, dia seorang yang bersyukur. Kalau syakur, dia sangat-sangat bersyukur. Kafur, dia tak macam kafir. Kafir, dia memang tidak beriman kepada Allah. Kalau innal ladzina kafaru, dah tidak beriman, dia mendustakan Allah, mendustakan Rasul, yang tu kafaru. Tapi al-kafur bukan sekadar dusta, tetapi bukan sekadar menolak, bahkan mereka melawan. Ini kufur peringkat yang paling tinggi. Tak boleh nak buat apa dah. Bila tak boleh nak buat apa dah, Allah Subhanahu Wa Taala buat apa? Allah Taala akan balas. Jazainahum bima kafaru. Allah balas disebabkan dengan oleh sebab kekufuran mereka yang mereka melampau-lampau. Sebab itu kalau kita baca hadis, ingat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bangun sembahyang malam, kan? Nabi bangun sembahyang malam, Aisyah heran. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa kamu teruk-teruk bangun sembahyang malam apa semua, kan? Sedangkan engkau telah diampunkan dosa, kan? Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Engkau diampunkan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang, engkau memang tidak berdosa, engkau maksum, engkau memang dah ahli syurga. Nabi kata apa? Afala an akuna 'abdan syakura? Tidakkah boleh untuk aku menjadi hamba yang syakur? Maksud dia, aku bukan sekadar bersyukur, aku nak tunjuk kepada Allah, aku ni betul-betul bersyukur. Hak tertinggi bersyukur. Gitu. Baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau sekadar ada orang yang kufur kepada Allah, tidak beriman, Allah Taala tak musnahkan lagi mereka. Allah Taala tak tunjuk lagi pengajaran. Sebagai contoh, kita tengok ada negara-negara, kita kata ni negara orang kafir ni, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak buat apa pun, kan? Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghancurkan mereka, melainkan mereka buat benda yang betul-betul teruk. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Baik, kita baca ayat yang terakhir. Maksud dia, Allah ni pada tindakan Allah ada rahmat, belas kasihan yang sangat besar. Belas kasihan yang sangat besar. Baik, ayat yang terakhir. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Maka kemakmuran dan kemudahan yang Allah bagi kat mereka tu menjadikan mereka ini menjadi sombong. Lalu mereka berkata, kata-kata inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Taala terjemahkan sebelumnya, Allah Taala kata apa? Mereka ni kafir. Apa yang mereka kata? Faqalu rabbana, wahai Tuhan, ba'id baina asfarina. Yang ni kata-kata istihza. Istihza ni maksud dia main-main. Apabila Nabi, ayat ni kata Al-Alusi dikeluarkan oleh mereka ketika mana Nabi-Nabi berdakwah kepada mereka. Nabi cakap kepada mereka, para Nabi yang 13 orang yang datang kepada mereka sebelumnya, menyatakan kepada mereka, Allah dah bagi nikmat pada kamu cukup banyak, kamu bermusafir senang, ada highway, ada RNR, kamu diberikan nikmat dalam negeri Sabah ni, apa yang tak ada, one stop center, semua ada, negara yang sangat hebat, semua orang nak duduk kat negara ni, negara contoh, the best country in the world. Kan? Apa yang kamu nak lagi? Allah nak minta kamu beriman kepada Allah seperti mana Balqis beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kata-kata ini ditolak oleh mereka, bahkan mereka kata apa? Macam inilah, wahai Nabi, hang kata dekat Tuhan kamu, kata dekat Tuhan hang, Rabbana ba'adna baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Wahai Tuhan, kami boleh tak buat, kami rasa jarak ni yang kami duk pergi negara Syam, yang kami duk pergi Syria ni rasa sekejap sangat, sat sangat. Kami nak minta supaya jauhkan balik negara kami ni dengan negara tersebut, jauhkan balik. Dan mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Allah dah bagi kesenangan, mereka pergi minta benda macam tu, main-main depan para Nabi. Lalu Allah Ta'ala kata, kami jadikan kisah perbuatan derhaka mereka ini menjadi ahaditha, menjadi buah mulut orang. Tuan-tuan, kita dalam hidup sama ada dua je. Orang bercerita baik pasal kita, ada tu orang cerita jahat kita. Nah, kalau jahat pasal kita, orang minta supaya jangan jadi macam kita. Kalau orang cerita baik tentang kita, orang kata bagusnya kalau kita boleh jadi macam dia. Maka buah mulut orang ramai yang dimaksudkan kat sini adalah cerita yang tak baik tentang mereka. Orang canang cerita tentang mereka daripada satu zaman ke satu zaman, sehingga Al-Quran meletakkan kisah mereka supaya kita tak jadi macam mereka. Serta kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Maksud dia, lepas pada waktu tersebut dah Allah Ta'ala turunkan banjir besar berlaku pada mereka disebabkan oleh pecahnya dam tersebut, maka mereka berpecah lepas pada itu. Ada yang pergi duduk kat Mekah, ada yang pergi duduk kat Syam, ada yang sesungguhnya kisah mereka tersebut mengandungi ayat. Allah kata apa? Mengandungi tanda-tanda besar pengajarannya bagi setiap orang mukmin yang sentiasa sabarin syakur. Yang pertama mempunyai sikap sabar, yang kedua mempunyai sikap syakur. Syakur ni yang benar-benar bersyukur, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kata, ajaban li amri muslim. Nabi kata, heran sungguh panggil orang Islam ni, dia ada dua sifat ni. Satu sifat sabar, satu sifat syakur. Sabar ni ialah apa? Apabila diberikan ujian dia bersabar. Apabila syakur ni apa dia? Bersyukur. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya tadi pada ayat yang ke-15 ke ayat yang ke-16 kita baca sabar. Dan saya tunjuk balik ayat ni. Laqad kana li saba'i fi maskanihim ayah. Pada penduduk Sabak itu, pada negara Sabak juga ada satu ayah, ada satu tanda. Dan ayat last ni kata apa? Inna fi dzalika ayah. Dan di sini ada satu tanda. Sebab itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Al-Amin Al-Syanqiti dalam tafsir dia Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, seorang ulama daripada Maldives. Dia orang Maldives tu tuan, tapi dia power, ulama besar. Dan dia kata apa? Ayat ada dua. Satu ayat Quran, yang kedua ayatul kauniyah. Ayat maksud bila orang kata inna fi dzalika laayah, itu adalah tanda kebesaran Allah. Ayat yang maksudkan tanda kebesaran Allah, yang pertama Quran. Yang kedua ayat al-kauniyah. Al-kauniyah ni ialah apa? Kejadian-kejadian yang berlaku, penciptaan apa yang berlaku. Yang tu kata Muhammad Syanqiti. Saya suka untuk ambil kalam daripada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Mutawalli Sya'rawi dia kata apa? Ayatullah ada tiga. Yang pertama ayat Quran tu sendiri. Yang tu ayat Allah. Yang kedua ayatullah ialah apa? Ayatullah ialah kejadian-kejadian yang berlaku, termasuk kejadian yang kita sebut dalam Quran ni sabab. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayatullah ini ialah mukjizat yang berlaku di tangan para Nabi selain pada Nabi SAW yang ada Quran ni. Quran dah masuk tadi ayat yang pertama. Apa yang berlaku di kalangan para Nabi itu juga adalah ayat. Dan ayat yang kita maksudkan dekat sini itu adalah kategori yang ketiga, itu kauniyah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tanda kepada kita cukup banyak.
peristiwa-peristiwa umat terdahulu yang Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan, yang Allah Taala tunjukkan kepada kita. Di antaranya kalau kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala cukup banyak, dan kita melihat Allah Taala memberikan pengajaran kepada mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, sabar kaum yang sangat sombong. Allah bagi pengajaran yang tidak disangka-sangka, antara hanya tikus dia untuk menghapuskan satu negara. Habis, collapse sampai sekarang tak boleh bina balik. Yang kedua, kalau kita tengok pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi, Allah Taala musnahkan kebun dia. Sebab apa? Sebab dia sangka itu adalah usaha dia sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu Taala berikan kepada dia. Dia sombong juga kepada Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, pemilik kebun dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam cerita tentang pemilik kebun. Dia kedekut. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kita kata apa? Diberikan nikmat yang sangat banyak. Dan dia pun ada kebun dia. Dia tak pernah bantu fakir miskin. Sedangkan sebelum dia, bapa dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, bapa dia selalu bagi 1/3 daripada hasil tanaman ni dia bagi dekat orang miskin di sekitar kawasan dia. Di sekitar kawasan dia. Tetapi apabila dia mewarisi daripada ayah dia, maka dia tak nampak langsung mereka. Dia tak nampak orang miskin. Itu adalah ujian kepada orang yang mewarisi harta yang banyak. Kalau kita mungkin tak banyak. Kalau keturunan raja, Allah Ta'ala akan tanya mereka lagi banyak. Sultan-sultan ni, anak-anak sultan, jenuh mereka. Kita tak boleh kata mereka kaya disebabkan Allah Ta'ala bagi ke mereka. Kalau mereka tak bagi ke orang, sultan-sultan ni jawablah. Baik. Kemudian kita tengok kisah Fir'aun. Fir'aun lawan Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu Ta'ala tenggelamkan dalam laut. Tenggelamkan dalam laut. Sebab apa? Sebab sombong. Kaum Ad, kaum Hud, Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada mereka binaan yang tinggi-tinggi. Mereka ada kepakaran buat binaan yang tinggi. Kebetulan pula mereka ada kebun di kawasan yang dekat dengan padang pasir. Macam mana boleh ada kebun kawasan padang pasir dalam surah Asy-Syu'ara? Tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita lihat di antaranya kaum Saleh. Nabi Saleh dia ada kaum, nama dia kaum Thamud. Kalau tuan-tuan Google tengok Petra, tengok Madain Saleh, dia ketuk bukit, gunung bukit ni jadikan rumah. Tengok Madain Saleh, jadikan rumah. Satu teknologi yang tak ada pada orang lain, ada pada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu Ta'ala menghapuskan mereka dengan cara yang tidak semena-mena. Maksud dia semuanya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Ta'ala dengan cara yang terkejut. Mereka pun tak sangka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian, yang tu siri yang terakhir cerita tentang kaum Sabak. Kaum Sabak kita cerita itu bermula daripada Balqis. Allah Subhanahu Ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak dan mereka beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berikan sustain, bagi kat mereka nikmat. Berdasarkan kepada ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kalau kita sentiasa bersyukur, Allah kekalkan nikmat. Kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan timpakan azab. Simple je. Allah bagi kat kita cerita bukan banyak dalam Quran, dia ulang cerita banyak pada kita. Sebab apa? Sebab kita selalu lupa. Sebab kita rasa selalu kita buat tu betul. Sebab kita rasa apa yang kita dapat tu semua usaha kita. Tak sikit pun yang kita rasa yang tu Allah bagi. Kadang-kadang rezeki yang kita tak sangka-sangka dapat ni, yang tak sangka-sangka dapat, siapa bagi dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita selalu terlupa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya rasa sekadar itu dulu yang boleh saya sharekan dengan tuan-tuan sekalian untuk kita share pada malam ni. Baik, sekiranya ada soalan boleh ditanya. Sekiranya ada soalan lah boleh ditanya, tak ada masalah insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Yusof. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan
kekuatan pada tuan-tuan dan puan untuk sentiasa istiqamah dengan dengan tadabbur Al-Quran. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih sekali pada semua yang sudi hadir pada malam ni, termasuk abang saya dalam ni pun ada, termasuk Dr. Mustafa pun ada, termasuk puan-puan yang selalu hadir. Saya selalu nampak nama Puan Halimatum, Puan Nafisa, Puan Azmira, ramai yang saya tak sebutkan kat sini, Puan Kamaria, Puan Nasima. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup sekadar tu. Aku qauli hadha. Tuan Zul Gaga selalu ada. Tuan Nur. Aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.